Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, berjumpa kita lagi pada pagi ini, Khamis 27 Mei 2021 untuk tajuk Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 3. Okey, kita masih lagi dalam topik yang sama iaitu topik 2.0 iaitu pembangunan produk. Okay, jadi kita lihat apa yang akan kita tengok pada hari ini merangkumi standard pembelajaran 2.1.4 iaitu kita akan menghasilkan lakaran pada produk yang hendak kita buat. Okay, dan tahap penguasaannya masih lagi tahap penguasaan 2 iaitu menerangkan lakaran idea awal yang mana mengintegrasikan teknologi dalam produk yang akan kita hasilkan. Okay, apa yang kita nak buat hari ini? Okay, ada dua. Okay, yang pertama, dari akhir pembelajaran kita pada hari ini, murid-murid akan dapat menghasilkan satu lakaran 3D bermaklumat. Okay, lakaran 3D bermaklumat dengan betul dan bukan saja betul, dengan kemas juga. Okay, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita nak menghasilkan satu lakaran ceraian produk yang dihasilkan dengan betul. Okey, jadi dari akhir pembelajaran kita hari ini, saya harap kamu dapat melakar satu lakaran untuk 3D dan satu lagi lakaran ceraian. Okey. So, kita masuk pada pembelajaran kita hari ini iaitu untuk lakaran yang kita nak buat ni dia sebenarnya ada 4 bahagiannya. Yang pertama adalah lakaran 3D. Okey, yang kedua lakaran ceraian. Yang ketiga, lukisan kerja. Lukisan kerja ada 3 jenis iaitu isometrik, skematik dan unjuran ortografik. Manakala yang keempat adalah lakaran reka bentuk dari aspek elemen dan prinsip. Kita akan tengok lakaran itu dari bentuk, dari aspek elemen dan prinsip. Okey. Kita pergi satu-satu. Yang pertama, lakaran 3D. Ini yang kita nak hasilkan nanti ni. Okey, bila kita sebut mengenai lakaran 3D, okey, untuk produk, dia adalah lakaran 3D yang bermaklumat. Okey, maklumat apa yang kita perlukan? Okey, ni ya, dalam lakaran tersebut, dia mesti ada 6 perkara ni. Yang pertama, nama produk. Okey, yang kedua, macam yang biasa dulu, perkembangan idea, ada elemen, sekurang-kurangnya 3, ada prinsip, sekurang-kurangnya 3. Okey, kemudian kita labelkan dengan komponen dan juga bahagian-bahagian produk. Okey, tambahan untuk lakaran 3D bermaklumat adalah kita akan tuliskan sekali bahan yang kita gunakan untuk menghasilkan produk kita. Okey, dan satu lagi yang penting di sini adalah size. Jadi dalam satu lakaran itu semua benda ni perlu ada. Baru kita panggil sebagai lakaran 3D bermaklumat. Okey, kita tengok contoh. Ini contoh yang produk yang saya akan buat. Okey, produk dalam pembangunan yang lepas, okey, perkembangan idea yang lepas, saya ada bagi 4 gambar kan untuk polishing mesin saya tu. Okey, dan yang bila saya dah tengok semua 4 tu, saya pilih produk yang ini, iaitu lakaran yang keempat. Jadi saya lakar semula. Okey, perkara pertama yang perlu ada tadi dia kata adalah nama produk. So saya akan tuliskan nama produk polishing machine. Okey, yang kedua, saya mesti labelkan setiap bahagian, setiap komponen. Jadi kita labelkanlah. Okey, ini apa? Okey, penutup PVC, motor AT. Okey, setiap bahagian ini kita perlu labelkan. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, kita mesti tuliskan elemennya. Okey, elemen yang saya pilih adalah garisan, bentuk, rupa dan ruang. Okey, prinsip yang keempat adalah keseimbangan, kesatuan dan kerikasan. Jadi ini sama macam lakaran perkembangan idea yang kita buat awal ni, yang 4 yang kita dah buat tu. Okey, cuma ada tambahan punya di sini adalah kita tuliskan apa bahan yang akan kita guna untuk produk ini. Okey. Macam ni kan, bahan. Saya nyatakan, pad penggilap, saya perlukan PVC, switch tekan tutup, bateri, timah pemateri, penyambung bateri, penutup PVC, motor AT dan juga gear, wayar, lembar tunggal. Jadi kita nyatakan, tuliskan di situ sekali. Dan akhir sekali saya kata tadi ada size ataupun dalam bahasa ABT-nya biasa kita sebut adalah dimensi. Sekurang-kurangnya size tu ada 3. Jadi di sini saya letakkan size antara bahagian atas ni dengan yang bawah ni kan. Okey. So saya letakkan di sini. Okey, ni berapa size dia dan ukuran ini perlu dibuat dalam mm. Ingat, dalam mm. Bermaksud kat sini 180 mm. Kalau nak convert to cm dia 18 cm saja.
Tapi jangan tulis cm, dia kena tulis mm. Ini satu. Maksudnya daripada hujung sini sampai hujung sini. Mesti gunakan garisan anak panah ni ya. Okey, kemudian yang kedua saya ambil ukuran dari sini ya. Ke hujung di sini pula. Okey, saya buat macam ni. Dan saya tuliskan 80 millimeter. Baru dua. Satu lagi saya nak ambil bahagian mana? Mungkin saya nak ambil ketebalan epoksi ni. Okey, di sini. Ini adalah 10 mm. Okey, minimum cukup buat 3 saiz saja. 3 ukuran saja. Okey, bila lengkap ni semua, barulah kita panggil ini sebagai lakaran 3D bermaklumat. Lengkap. Okey, selain tu kekemasan juga akan dikira apabila saya memberi TP ya. Okey, ini adalah lakaran 3D. Kita terus kepada lakaran yang kedua, kita panggil, ini kalau kita buat dalam bentuk sketch lah. Sebab tadi dengan komputer, ini yang saya buat dalam sketchbook. Okey, tapi sama saja, tulis saja. Okey, jangan guna pen, semuanya adalah guna pensel lah. Untuk ukuran atau dimensi boleh guna pembaris. Okey, lakaran yang kedua adalah lakaran ceraian. Apa itu lakaran ceraian? Kamu kena tahu apa fungsi dia. Okey, ada beberapa fungsinya kat sini. Yang pertama, kita nak tunjukkan urutan pemasangan komponen. Macam mana, bahagian mana yang dipasang dahulu. Okey, so dalam lakaran ceraian kita akan lukis. Yang kedua, kita nak tengok macam mana rupa sebenar. Kalau dalam lakaran 3D dan lakaran perkembangan awal, kita cuma nampak bahagian luar saja. Yang ini kita nak tengok yang dalam tu sebenarnya ada apa. So kita panggil menggambarkan rupa sebenar produk. Okay, yang ketiga, kita nak tunjukkan juga kedudukan komponen-komponen kita. Kat mana letak dia. Okay, yang keempat, menunjukkan hubungan antara komponen. Dan yang kelima, memudahkan proses pembuatan dan penyegaraan. Okay, kalaulah nanti ada kata orang tu kerosakan, kita dah tahu ini letak di bahagian mana. Kita tengok saja pada lakaran ceraian. Mungkin yang nak baik kita bukan kamu, kawan kamu. Jadi dia akan tengok. Taklah kita buka semua kompartmen dalam bahagian tu. Itu pentingnya lakaran ceraian. Okey, apa contohnya? Tengok di sini. Ini adalah lakaran ceraian bagi polishing machine produk saya. Okey, macam ni. Lakaran ceraian, tajuk boleh ditulis di bawah dan juga di atas. Okey, tengok ada anak panah. Maksudnya pasang mana dulu? Okey, mula dengan penutup bawah. Dalam penutup bawah, sebelum sampai dekat dalam PVC, saya letak penyambung bateri dan bateri 9 volt. Kemudian saya letak pipe PVC. Okey, dalam pipe PVC ni ada tempat kosong ni, kita letakkan switch tekan tutup. Lepas tu kita letakkan sesiku. Okey, letakkan motor, letak pipe PVC, letak penutup dia. Okey, kemudian ini pad dia pula. Jangan ini letak kat penutup penutup letak kat pad. Pad mesti letak dekat pad penggilap ni letak dekat penutup. Macam ni juga. Okey. So ini dipanggil lukisan ceraian. Okey, lukisan kita itu kita ceraikan untuk menunjukkan kedudukan komponen tu di mana. Ini dipanggil lakaran ceraian dan ini juga wajib kamu buat. Okey, so dah ada 2 daripada 4. Okey, 2 tu apa? Yang pertama, lakaran 3D bermaklumat. Yang kedua, lakaran ceraian. Kita nak pergi pada lakaran yang ketiga, iaitu lukisan kerja. Okey, buat pengetahuan kamu, lukisan kerja ada 3 benda. Yang pertama, lukisan isometrik. Isometrik ni macam lakaran 3D juga. Okey, dia adalah lakaran pictorial lah. Okey, yang kedua adalah lukisan skematik. Skematik ni adalah untuk teknologi elektrik. Siapa yang guna elektrik, dia kena lukis litar elektronik yang menunjukkan simbol dan juga komponen tu kita tulis dalam bentuk simbol. Okey, ini perlu ada. Kemudian yang ketiga adalah lukisan unjuran ortografik. Ini untuk menunjukkan pandangan atas, pandangan tepi dan juga pandangan hadapan produk tersebut. Okey, kita tengok contoh dia dulu. Mungkin kamu tak berapa faham kat sini. Okey, untuk lukisan isometrik. Produk yang sama, polishing machine. Ini adalah lukisan isometrik. Dia lebih kurang dengan 3D tadi kan? Tapi kita buat dalam bentuk 30 darjah tepat lah. Okay, kat sini kita panggil lukisan isometrik polishing machine. Kemudian yang kedua, lukisan skematik. Ni yang dipanggil sebagai simbol. Okay, kita gunakan motor kat sini. Saya letaklah ni motor. Ni ada switch dia, ada bateri. Okay, litar elektrik yang dilukis dalam bentuk simbol kita panggil sebagai lukisan skematik. Okay, kemudian
Yang seterusnya adalah unjuran ortografik. Okey, unjuran ortografik ni dia ada pandangan yang macam daripada atas, daripada sisi, daripada hadapan. Dan ini memerlukan proses yang agak lama dan kefahaman kamu. Saya faham kamu tak berapa mahir untuk buat benda ni. Okey, tapi sekurang-kurangnya kamu tahu unjuran ortografik tu apa. Okey? So, bahagian yang keempat, lakaran reka bentuk produk dari aspek elemen. Yang ini bukan melakar, ini just kita buat dalam bentuk jadual, kita tuliskan elemen, kita tengok lakaran kita tu ada tak garisan, ada tak ruang, rupa. Yang ada kita writekan tanda tik, yang tiada biar kosong lah. Okey, kalau kebanyakan lukisan ataupun lakaran kita, kebanyakannya elemen semua kita ada. Jadi kita tikkan di situ dan kita buat ulasan dia. Contoh garisan, saya buat apa pada lakaran saya? Garisan tadi. Garisan digabungkan untuk menghasilkan rupa dan juga bentuk-bentuk suatu produk. So, kebiasaannya ni lebih kurang samalah. Okay, ni yang pertama dalam reka bentuk elemen elemen reka bentuk. Okay, yang kedua dia kata prinsip pun dia nak kan? Kalau reka bentuk dari aspek elemen dan sebenarnya dan prinsip. Okay, prinsip pun kita nak. Okey, prinsip sama juga. Yang mana ada kita tikkan dan kita buat ulasan. Okey, so ada 4. Untuk dapat satu markah yang tinggi, semua ni mesti ada. Tapi untuk hari ini, saya nak kamu hasilkan 2 sahaja. Berbalik pada objektif kita yang pertama tadi, 2 sahaja, iaitu yang pertama, kamu hasilkan lakaran 3D bermaklumat. Okey, 3D bermaklumat yang mana saya ulang semula gambar dia. Sekejap ya. Okey, 3D bermaklumat macam ni. Saya nak kamu hasilkan yang macam ni, yang ada semua elemen, prinsip, nama produk, ada dimensi, ada bahan dan juga ada label. Ni yang pertama. Dan yang kedua, untuk produk kamu bukan produk saya, bukan produk yang contoh-contoh yang saya beri sebelum ni, bukan, tapi produk kamu sendiri. Dan yang kedua, saya nak kamu hasilkan satu lagi lakaran ceraian bagi produk kamu. Dan kita sebenarnya dah masuk pada lakaran yang sebenar. Jadi, pastikan juga lakaran kamu dan kawan kamu tu sama. Sebab kita nak bila kamu berpasangan, kamu akan buat produk yang sama. Jadi tak ada masalah, kamu kena kontak kawan kamu, kena tunjukkan sama-sama, kena bincang untuk dapatkan satu lakaran yang betul-betul tepat. Dan bila siap semua ni, bila naik sekolah nanti, baru akan saya bagi bahan. So seperti biasa, dah siap, hantar pada link yang akan saya beri. Terima kasih kerana join kelas saya. Hingga berjumpa lagi. Selamat bercuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.